Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya, Syabana Hassan dalam Tijarah, program Cakna Kewangan Islam anda. Menurut kajian yang dibangunkan oleh Demografia International dan dicadangkan oleh Bank Dunia, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan juga Universiti Harvard pada tahun 2019, rumah kediaman di Malaysia telah dikategorikan sebagai sangat tidak mampu milik. Ini telah terbukti apabila 7,729 unit rumah mampu milik di bawah harga RM300,000 tidak terjual pada suku ketiga tahun 2021. Persoalannya, apa yang membuatkan beribu unit rumah mampu milik ini tidak terjual? Adakah ia berpunca daripada masalah pendapatan yang tidak mencukupi atau harga pasaran rumah yang semakin meningkat atau mungkin masalah pembiayaan yang tidak dapat diluluskan? Berkenaan dengan masalah pembiayaan yang tidak dapat diluluskan, Tijarah juga akan merungkai dengan lebih mendalam bagaimana kewangan Islam boleh membantu untuk menangani masalah ini melalui agenda financial inclusion atau kewangan untuk semua yang dipromosikan oleh industri kewangan Islam selama ini. Dan bersama saya di Tijarah hari ini adalah Profesor Madya Dr. Baharul Abdul Hamid, penganalisis ekonomi di International Center for Education in Islamic Finance, INSEF. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Prof sihat? Alhamdulillah. Baik Prof, kalau kita merujuk kepada data ya Prof, ya, sebanyak 7,729 unit rumah mampu milik di bawah harga RM300,000 masih tidak terjual ya Prof pada suku ketiga tahun lepas ya. Dan menurut Prof juga ya, perkiraan yang ideal untuk kita membeli sebuah rumah adalah dengan menggunakan formula 30 kali ganda gaji. Ini juga bermaksud jika rumah itu berharga RM300,000, seseorang itu harus mempunyai gaji sebanyak RM10,000 ya. Berbalik kepada golongan B40 di Malaysia ini Prof, pendapatan isi rumah adalah bawah daripada RM4,850 sebulan. Di sini kalau kita ambil angka yang paling tinggi pun ya, iaitu RM4,850 ini bermaksud mereka ini golongan B40 hanya mampu untuk membeli rumah mampu milik pada harga RM145,500 sahaja. Jadi Prof, setuju atau tidak ya kalau saya katakan di sini rumah mampu milik yang berharga sehingga RM300,000 ini sebenarnya terlalu mahal untuk kebanyakan rakyat Malaysia? Dan juga adakah 7,729 unit rumah yang masih lagi tidak terjual pada suku ketiga tahun lepas adalah sebab harga terlalu mahal? Ataupun mungkin tempat itu tidak bersesuaian dan kadar kelulusan pembiayaan sangat rendah? Apa pendapat Prof? Silakan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syabana dan juga Al-Hijrah kerana menjemput saya. Ini adalah satu isu yang amat dekat dengan hati saya. Dan betul seperti mana Syabana kata tadi, kita mempunyai masalah. Masalah ini telah pun dirungkai oleh Bank Dunia, Universiti Harvard dan sebagainya. Bukan saja mereka, malah penyelidik dan penganalisis di Malaysia sendiri pun sudah acap kali membicarakan perkara ini. Sampaikan satu ketika kita kata rumah mampu milik ini di Malaysia ni kita boleh istilahkan sebagai rumah mampu tengok. Maksudnya kita hanya boleh melihat tetapi tidak mampu untuk memiliki. Pertama sekali kita harus lihat perbezaan di antara rumah dan kediaman. Walaupun perkara ini nampak sama tetapi sebenarnya ada perbezaan yang agak ketara. Rumah apabila kita membeli untuk tujuan pelaburan ataupun untuk tujuan kita menghibahkan kepada anak-anak dan sebagainya. Malah kediaman pula adalah apabila kita membeli rumah untuk kita diami bersama keluarga dan insya-Allah dia akan trigger menjadi keluarga yang sakinah dan seterusnya keluarga yang sejahtera. Dan kalau kita lihat, memang saya ada menulis baru-baru ini mengatakan dan itu adalah satu tanda aras yang diletakkan oleh pihak Bank Dunia beberapa tahun yang lepas. Di mana mereka mengatakan bahawa tanda aras atau entry point adalah 30 kali gaji. Dan dia ada satu lagi perkiraan yang mengatakan maximum point iaitu kita seharusnya menggunakan 30% daripada gaji kita tidak lebih daripada itu untuk tujuan pembayaran pembiayaan. Jadi kalau gaji 2,000 maksudnya kita hanya ada RM600 untuk kita selesaikan sebagai pembiayaan atau bayaran balik pembiayaan dan pinjaman. Dan kalau kita lihat RM600 installment ataupun ansuran, kita masih hanya boleh membeli rumah yang kita kata untuk gaji 2,000 di antara 60,000 ke 100,000. Jadi Prof, rumah yang berharga sehingga RM300,000 ini boleh dikatakan agak mahal untuk kebanyakan rakyat Malaysia ya Prof?
300,000 ni kita kata out of reach. 300,000 ni sebenarnya bukan rumah mampu milik. Kalau kita lihat Syabana, kalau kita kembali kepada tahun 70-an, 80-an, kita menggunakan istilah yang kita panggil rumah murah. Ketika itu kita hanya ada 2 tingkat harga, iaitu RM25,000 untuk kawasan bukan bandar utama dan RM35,000 untuk kawasan bandar utama seperti Georgetown, Ipoh, JB dan KL. Bayangkan dalam masa 30 tahun, 25,000 dan 35,000 sekarang sudah mencapai 300,000. Berapa peratus? Kita katakan hampir 10 kali ganda. Inflasi yang tinggi ya Prof ya. Tetapi tingkat pendapatan gaji kita hanya meningkat pada Betul, perlahan. saya Kita setuju. boleh istilahkan harga rumah bergerak seperti arnab, gaji bergerak seperti kura-kura. Baiklah Prof, saya juga nak bertanyakan daripada pihak golongan belia ya Prof ya, kerana kita ada banyak golongan belia. Jabatan Perangkaan Malaysia ada melaporkan bahawa majoriti siswaza ya yang memasuki pasaran kerja pada 2020 menerima anggaran gaji bulanan antara RM1,001 hingga RM1,500. Jadi jika dikira berdasarkan perkiraan ideal yang Prof ada sebutkan, ia bermaksud seseorang belia yang baru fresh graduate lah ya, mereka ini mampu untuk memiliki rumah yang berharga RM45,000 sahaja Prof. Jadi sedangkan nilai minimum harga rumah mampu milik yang ditawarkan di luar sana adalah RM94,860 dan ini pun di negeri Kelantan. Jadi persoalan saya kepada Prof ya, adakah ia benar rumah mampu milik ini tak mampulah ya Prof kerana memang dia tak setara dengan gaji, ataupun mungkin seseorang itu harus belajar untuk menguruskan kewangan mereka dengan lebih baik untuk memastikan mereka boleh memiliki rumah mampu milik ini di masa akan datang. Bagaimana? Kalau mengikut statistik yang dikongsikan oleh Syabana tadi, tidak kira bagaimana kita menguruskan kewangan, dia masih di luar kemampuan, dia di luar jangkauan. Kita harus akur bahawa apa yang berlaku ketika ini di Malaysia setelah kita mengalami krisis pandemik kesihatan yang berlanjutan menjadi krisis ekonomi, dan sekarang gaji permulaan sudah berada di sekitar RM1,000 hingga RM1,500 untuk entry level. Bagi saya mereka akan mengambil masa yang agak panjang untuk sebelum mampu untuk memiliki rumah. Betul, saya amat setuju dengan Prof, dan pada masa yang sama kita juga tak boleh nafikan bahawa rakyat Malaysia kebanyakannya tidak begitu mahir dalam menguruskan kewangannya, dan ini juga telah ditunjukkan dalam statistik ya Prof, kerana 47% belia ya Prof terlibat dengan peminjaman kad kredit yang agak melampau. Dan 75% rakyat Malaysia sukar untuk memperoleh RM1,000 bagi keperluan kecemasan. Dan di sini saya rasa AKPK memainkan peranan ya Prof ya, untuk memastikan mereka ini boleh mendapat pendidikan kewangan mungkin melalui talian daripada AKPK itu sendiri ya Prof ya. Baik Prof, kita akan teruskan kepada persoalan yang seterusnya. Menerusi rancangan Malaysia ke-12 ya, sebanyak RM500,000 unit rumah mampu milik bakal dibina bagi meningkatkan peluang kumpulan B40 dan juga M40 untuk memiliki rumah. Namun Prof, kalau kita lihat dengan 7,729 unit rumah mampu milik di bawah RM300,000 yang masih lagi belum terjual, adakah ini satu inisiatif yang wajar? Bagi saya inisiatif ini harus dikaji kembali. Dia harus dikaji kembali dengan melihat kepada jumlah rumah yang tidak terjual. Ini seolah ada yang sesuatu yang tidak kena. Jadi ini memerlukan satu gembelengan usaha dan juga buah fikiran daripada segenap, daripada KPKT, begitu juga pihak-pihak yang lain, penganalisis, penyelidik dan semuanya duduk semeja melihat kembali where did we go wrong. Betul. Apa yang tak kena, macam mana kita boleh betulkan. Dan kita harus akur dan kita harus faham dan kita harus bersama untuk mengatasi masalah ini dan menjadikannya sebagai salah satu agenda negara. Saya setuju ya Prof bahawa sebelum kita membina lebih banyak rumah mampu milik, kita harus lebih baik kalau kita dapat menangani masalah yang dihadapi sekarang ini ya Prof ya, supaya kita boleh memperbaiki rumah mampu milik yang kita ada yang bakal dibina ini, supaya semua pihak pun akan dapat menikmati dengan sepenuhnya di masa akan datang ya Prof. Prof, soalan yang terakhir sebelum kita pergi berehat ya. Salah satu sebab kebanyakan rakyat tidak mampu untuk memiliki rumah mampu milik ya Prof adalah masalah akses kepada pembiayaan perumahan. Jadi persoalan saya kepada Prof, apakah faktor-faktor yang menyumbang kepada isu pembiayaan terutama bagi golongan B40 ini? Kalau kita lihat kembali, pihak perbankan masih mengamalkan saya panggil dinosaur age ranking dan rating ya. Dan Syabana ada sebut di awal rancangan tadi mengenai financial inclusiveness. So di sini saya ingin melihat perbankan Islam khasnya
memainkan peranan mengikut apa yang kita panggil value based intermediation. Dan kita lihat value based intermediation ini dilaksanakan secara kerangkanya going beyond profit. Jadi apabila kita merangka satu bentuk pembiayaan untuk golongan yang memerlukan ini, kita harus ada unsur-unsur membantu. Bagaimana kita boleh meringankan beban mereka, bagaimana kita boleh merencanakan satu bentuk pelan pembiayaan yang tidak membebankan. Dan jangan kita gunakan ranking dan rating dinosaur age yang menggunakan historical dan sebagainya. Kita juga melihat kepada potensial. Saya ingin melihat satu anjakan paradigma pihak-pihak perbankan Islam memainkan peranan yang sewajarnya, menunjukkan bahawa mereka betul-betul serius dalam meningkatkan financial inclusive. Betul, saya setuju. Dan pada masa yang sama, Prof, saya pun rasa intervensi kerajaan amat penting ya untuk memastikan golongan B40 ini yang tidak dapat akses pembiayaan daripada bank boleh tetap memiliki rumah mereka ya, Prof. Dan kita juga boleh highlight di sini antara intervensi kerajaan yang ada adalah seperti skim pinjaman perumahan, skim rumah pertamaku, skim My Home dan macam-macam lagi. Baiklah, kita akan berehat seketika sahaja, lebih banyak perbincangan selepas ini, jadi jangan ke mana-mana. Masih lagi bersama saya, Syabana Hassan dalam Tijara. Baiklah, di dalam slot ini kita akan membincangkan dengan lebih mendalam mengenai pembiayaan perumahan secara Islamik. Dan juga pada masa sama kita akan membuat perbandingan ya dengan pinjaman perumahan secara konvensional untuk kita melihat mana yang lebih mesra pengguna. Baik, Prof. Kontrak yang diguna pakai dalam perbankan Islam bagi pembiayaan perumahan adalah By Bitaman Ajil, BBA, Musyarakah Mutanakisah, MM, murabaha dan juga ijarah summa al-baik. Ya, Prof. Manakala kontrak yang diguna pakai di dalam perbankan konvensional simple sahaja, pinjaman. Ya. Jadi persoalan saya secara ringkas ya, Prof, apakah perbezaan di antara pembiayaan di dalam perbankan Islam dan juga pinjaman di dalam perbankan konvensional? Okey, yang pertama sekali di pihak konvensional, dia hanyalah pinjaman wang. Maksudnya pihak perbankan konvensional dia tidak mengambil kira bagaimana rumah itu siap tak siap ke ataupun selesa tak selesa ke. Yang dia penting adalah kemampuan peminjam membayar balik pinjaman. Tetapi di dalam sistem perbankan Islam, dia adalah pembiayaan. Maksudnya pihak perbankan bersama kita membeli ataupun bersama-sama membeli satu properti ataupun sesuatu aset. Dan jika kita lihat daripada perbankan Islam, dia adalah seolah-olah satu usaha atau berkongsi bersama untuk membeli aset dan appreciation atau depreciation aset itu akan dikongsi bersama oleh pihak perbankan dan juga pihak yang dibiaya. Manakala di dalam konvensional, dia hanya mengambil kira kemampuan kita untuk membayar balik pinjaman, iaitu itu adalah pinjam interest, kadar faedah ataupun riba yang kita tidak ingin terlibat langsung dalam itu. Tetapi di sini saya ingin melihat pihak perbankan Islam lebih menunjukkan contoh yang terbaik sebagaimana Syabana kata tadi, berkongsi rebate apabila berlakunya penyelesaian secara cepat. Malah lebih daripada itu, sebagai contoh kes-kes berlaku banjir baru ini. Dan jika properti atau aset yang dibeli bersama oleh pihak perbankan Islam dan juga pihak yang dibiaya dan berlaku kemusnahan kepada aset itu, maka perbankan Islam harus datang ke depan dan menunjukkan bahawa ini adalah pembiayaan yang Islamik dan berlaku malapetaka, bencana dan sebagainya, maka kita sama-sama berkongsi. Dan adakah ini berlaku sekarang, Prof? Ini yang saya kata tidak berlaku. Kalau berlaku pun mungkin tidak diwar-warkan. Ini adalah peluang terbaik untuk perbankan Islam untuk menunjukkan betapa berbezanya pembiayaan berbanding dengan pinjaman. Ini mungkin kita akan menggunakan Islamic Social Finance lah, Prof, seperti zakat dan wakaf, di mana kita akan membincangkan dengan lebih mendalam di slot akan datang ya, Prof. Baik, Prof, sebelum itu saya nak bertanyakan, selain daripada apa yang Prof bincangkan tadi, apakah kelebihan yang ada di dalam perbankan Islamik melakukan pembiayaan ya, jika dibandingkan dengan perbankan konvensional? Okey. Kalau kita lihat dengan secara sebenarnya, perbankan Islamik adalah kita kata profit and loss sharing, di mana kita panggil perkongsian. Dan bila kita kata prinsipal ataupun tunjang kepada perbankan Islam adalah berasaskan financial inclusiveness, maksudnya tidak ada yang tertinggal.
Tidak ada golongan yang tertinggal baik B40, M40 maupun asnaf. Tetapi perbankan konvensional adalah semata-mata keupayaan kita membayar balik. Dan di sini seperti mana saya kata tadi, pihak perbankan Islam they should go beyond profit. Dan ingatlah, we can be good while doing good. Maksudnya, bantuan yang diberikan oleh pihak perbankan Islam akan datang kembali dalam bentuk barakah. Akan berkali ganda kepada mereka. Namun, di sini kita ingin melihat sesungguhnya bagaimana bentuk bantuan yang disampaikan itu ditunjukkan, dilaporkan dan juga diwar-warkan kepada orang ramai. Jadi, kita boleh melihat kemanisan perbankan Islam berbanding dengan perbankan konvensional. Kalau kita nak bandingkan ya di antara perbankan Islam dan juga perbankan konvensional, ya, Prof, saya nak bertanyakan soalan ini. Mengapa perbankan Islam memilih untuk memberikan rebate ya ke atas harga jualan sekiranya pembiayaan itu diselesaikan dengan lebih awal daripada jadual, manakala perbankan konvensional pula, Prof, mereka ini memilih untuk mengenakan penalti jikalau pelanggan itu membuat penyelesaian awal di dalam lock-in period. Adakah ini juga bermaksud perbankan Islam ini boleh dikatakan sebagai mesra pelanggan? Bagaimana? Alhamdulillah, ini adalah satu kemajuan. Tapi ini juga bukannya daripada awal. Kalau kita melihat kepada perbankan Islam pada peringkat awal, iaitu pada tahun 90-an, dia terlalu berkeras menggunakan akad. Maksudnya kalau kita meminjam sebanyak 300,000 dan kena bayar 500,000, walaupun kita menyelesaikan awal, tidak ada rebate. Itu adalah perbankan Islam pada masa yang awal yang diperkenalkan di Malaysia. Namun dia telah mengalami satu evolusi yang saya menggembirakan ataupun yang amat baik, di mana sekarang ini kita memberikan rebate. Rebate ini adalah seolah satu hadiah atau satu hibah kepada para yang diberi pembiayaan itu. Jika dapat kemampuan untuk menyelesaikan lebih awal, maka sebaiknya kita tidak boleh mengenakan kadar keuntungan selepas daripada tempoh itu. Balik kepada pihak konvensional, mereka mengenakan penalti. Kenapa? Sebab mereka, kita kena ingat, itu adalah pinjaman. Jadi mereka dah lock dah keuntungan riba ataupun kelebihan kadar faedah yang mereka akan perolehi. Jadi mereka rasa macam seolah-olah kita telah mencabuli perjanjian dan kita dikenakan sedikit tambahan penalti. Baiklah, saya sangat suka statement Prof tadi ya. Walaupun kita boleh katakan di sini perbankan Islam masih lagi dalam proses penambahbaikan, tapi apa yang kita nak tekankan di sini bahawa perbankan Islam sekarang telah mengalami evolusi di mana mereka sekarang mengarah ke arah yang lebih baik dan lebih positif ya Prof ya. Baiklah, okey, kita akan berehat seketika sahaja, lebih banyak perbincangan mengenai financial inclusion dalam perbankan Islam selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana. Kembali dalam rancangan Tijarah bersama saya Syabana Hassan. Baik Prof, kalau saya melihat ya, agenda financial inclusion di dalam kewangan Islam ini, ia bukan sahaja melalui produk ataupun perkhidmatan perbankan Islam. Tetapi ia lebih kepada kita perlu memanfaatkan instrumen-instrumen sosial kewangan Islam yang ada seperti zakat, wakaf dan juga sedekah. Bagaimana pula dengan wakaf juga Prof, yang merupakan instrumen yang lebih fleksibel ya dan juga dinamik dalam kewangan Islam ya, kerana ia tidak terhad kepada golongan asnaf sahaja. Jadi bagaimana wakaf ini boleh memainkan peranan yang proaktif dalam membantu golongan B40 untuk mencapai hasrat mereka untuk memiliki rumah mampu milik satu hari nanti? Wakaf adalah salah satu cabang daripada kewangan Islam sosial yang mempunyai potensi yang amat besar. Wakaf, jika tanah wakaf itu digunakan untuk pembinaan rumah mampu milik, dia akan menurunkan kos pembinaan dan juga menurunkan harga. Kita pernah mengalami masalah di mana ada legaliti di mana harta wakaf tidak boleh diniagakan. Namun setelah melakukan muzakarah dan beberapa perbincangan, kita dapat titik tolak di mana kita boleh melakukan satu leasehold yang serupa juga seperti membeli aset leasehold. Dan kalau kita lihat, ada beberapa projek perumahan wakaf yang agak berjaya. Sebagai contoh, di Pulau Pinang kita ada wakaf Siti Aisyah 1, dan sekarang ini wakaf Siti Aisyah 2, dan juga di Shah Alam kita mempunyai Majlis Wakaf Negeri Selangor telah menjalankan pembinaan rumah kediaman. Jadi saya ingin melihat negeri-negeri yang lain mengikut jejak langkah Selangor dan Pulau Pinang, di mana ini bukan sahaja sebagai satu plus point kepada pembeli rumah,
tetapi juga plus point kepada orang yang mewakafkan, di mana harta yang mewakafkan dapat merealisasikan hasrat orang untuk memiliki rumah. Dan ini harus diwar-warkan kepada orang ramai. Jadi kita dapat menarik lebih ramai lagi pewakaf-pewakaf yang dapat membantu menyelesaikan masalah rumah mampu milik. Betul, saya setuju Prof. Dan juga selain membina rumah di atas tanah wakaf, mungkin juga mereka boleh menyediakan dana wakaf tunai ya Prof ya, di mana dana ini boleh membantu pembeli untuk membayar deposit mereka ataupun ansuran bulanan ya Prof ya. Akhir sekali ya Prof, seperti yang Prof bincangkan tadi, pembiayaan perbankan Islam ni memainkan peranan yang sangat penting, di mana mereka ini boleh dilihat, boleh membantulah mereka golongan-golongan yang memerlukan, iaitu golongan B40, M20 dan sebagainya. Jadi wajar atau tidak Prof, perbankan Islam ini dikuatkuasakan sebagai perbankan utama dalam pembiayaan supaya mereka ini boleh membantu golongan-golongan yang memerlukan? Bagi saya ini amat wajar. Perbankan Islam harus mengambil ini sebagai satu agenda atau obligasi sosial, di mana ini akan meningkatkan tingkat sosioekonomi kepada golongan B40 ataupun kita kata golongan yang memerlukan. Dan kita harus menggunakan segenap ruang instrumen yang ada. Sebagai contoh, jika kita mempunyai seorang yang membeli rumah pada penghujung hayatnya ataupun dekat nak pencen, kita mungkin boleh perkenalkan instrumen Qardul Hasan. Betul. Ataupun kita memberikan pembiayaan pada kadar keuntungan yang disubsidikan. Dan ada pelbagai lagi instrumen. Jadi perbankan Islam di Malaysia, khasnya Persatuan Perbankan Islam, harus mengambil ini sebagai satu agenda utama dan melaksanakan projek ini sebagai satu obligasi sosial dan demi untuk meningkatkan sosioekonomi ummah dan khasnya negara. Baiklah, betul Prof, saya setuju. Inilah masanya perbankan Islam memainkan peranan mereka dan menunjukkannya bahawa mereka ini berbeza daripada perbankan konvensional dan lebih menitik beratkan apa yang diperlukan oleh masyarakat ya Prof ya. Terima kasih di atas semua penjelasan. Kita sudah pun sampai ke penghujung rancangan. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan ya kepada Profesor Madya Dr. Baharum Abdul Hamid selaku penganalisis ekonomi di INSEF di atas penjelasan beliau sebentar tadi. Baiklah, sedikit rumusan daripada saya sebelum kita akhiri program Tijarah pada hari ini. Bagi memastikan rumah mampu milik ini bukan sekadar menjadi rumah mampu tengok sahaja, semua pihak ya seperti kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, pemaju hartanah, perbankan Islam semua harus bertindak secara bersepadu ya bagi memastikan keseimbangan dalam pasaran hartanah dan juga memajukan penawaran rumah mampu milik. Malaysia juga harus mengambil peluangnya untuk belajar daripada negara-negara lain yang telah pun berjaya dalam melaksanakan perumahan bersubsidi ataupun rumah mampu milik seperti negara Australia, United Kingdom dan juga Singapura, lalu melaksanakannya di negara ini mengikut perkembangan ekonomi negara ini dan cara kehidupan di Malaysia. Akhir sekali, inilah masanya ya bagi kewangan Islam untuk terus memacu ke hadapan dengan menonjolkan instrumen-instrumen sosial Islam yang ada seperti zakat, wakaf dan juga sedekah supaya ia boleh dimanfaatkan sepenuhnya bagi merealisasikan perumahan yang lebih berpatutan khususnya bagi golongan B40. Sampai di sini sahaja, kita berjumpa lagi di minggu hadapan. Saya Syabana Hassan. Assalamualaikum.